Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Siapa gagal? Tun M jawab Anwar. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, banyak kejayaan dilakukan ketika beliau menerajui kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan walaupun disifatkan sebaliknya oleh Anwar Ibrahim. Menjawab kritikan Anwar terhadap pentadbirannya, Mahathir berkata ada beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan ketika itu kerana kekangan tertentu. Takkan Anwar nak puji saya, dia yang rosakkan negara. Sebenarnya kita capai banyak kejayaan dalam 22 bulan itu, tetapi ada perkara yang dalam manifesto yang tidak boleh dilaksanakan kerana berjangka dengan perlembagaan. Kita perlukan 2/3 baru boleh melaksanakannya, tetapi kita tiada 2/3 itu dan Anwar tidak menolong sama sekali. Dia hanya fikir mahu menjadi Perdana Menteri saja, konon dia banyak penyokong, tapi mana dia penyokong itu bila kita tak cukup orang. Katanya pada sidang media selepas melancarkan Parti Pejuang Tanah Air di Sabah. Anwar yang juga pengurusi PH dilaporkan menyalahkan Mahathir atas kegagalan kerajaan PH ketika diketuai oleh bekas Perdana Menteri itu. Anwar berkata Mahathir tidak berupaya membawa perubahan selepas PH memenangi PRU 14 menyebabkan rakyat tidak puas hati. Ketika diminta mengulas mengenai dirinya yang sekali lagi menjadi calon kerusi Langkawi pada usia yang sudah lanjut, Mahathir berkata ia bukan untuk mempertahankan Langkawi, tetapi bagi menentukan agar GTA dapat menggantikan kerajaan sekarang yang disifatkannya banyak salah guna kuasa. Katanya beliau tidak peduli berapa umurnya dalam melakukan sesuatu, terutama bagi menukar yang buruk kepada yang bijak. Mengenai janji parti lawan mahu menghapuskan tol Lebuh Raya, Mahathir berkata tawaran itu tidak boleh dilaksanakan. Beliau berkata tol diperlukan untuk mendapatkan duit bagi menyelenggara, membaiki kerosakan dan membersihkan jalan kerana kerajaan tidak mempunyai wang yang cukup untuk membiayai aspek berkenaan. Katanya GTA yang diketuainya tidak akan menawarkan manifesto seumpama itu, sebaliknya hanya menumpukan perkara yang boleh dilaksanakan. Kita nak buat benda yang boleh buat, bukan nak hapuskan tol. Hapuskan tol, jalan tak boleh dibaiki kerana kerajaan tak ada duit, baiki jalan kerana semua duit diguna untuk bayar hutang, katanya. Mahathir turut mengulangi pendiriannya mengenai manifesto bukan kitab suci yang pernah disebutnya ketika dalam PH. Sebelum ini apabila ada perkara dalam manifesto, gabungan itu tidak dapat dilaksanakan. Katanya manifesto bukan Al-Quran kerana apabila disebut kitab suci, ia merujuk kepada kitab bagi umat Islam itu. Sebaliknya manifesto ialah janji yang dibuat oleh orang tertentu. Manifesto itu adalah hasil daripada orang tertentu buat janji. Mereka bukan ahli politik, tetapi kadang-kadang kita mahu juga buat juga tapi tak boleh. Kita tak boleh hapus tol, kita perlu duit untuk baiki, untuk membesarkan jalan. Sebab itu saya kata manifesto bukan kitab suci itu Al-Quran. Mengulas lanjut calon kerusi Parlimen Langkawi itu tidak berjanji dalam perancangan parti itu untuk negara jika berjaya membentuk kerajaan selepas PRU 15 berbeza dengan BN, PN dan PH. Katanya kerajaan pimpinannya sebelum ini pun tidak berbuat janji, sebaliknya terus melaksanakan apa yang dirancang meskipun perkara terbabit tidak dijanjikan kepada rakyat. Dulu pun kita buat antara membina projek Lebuh Raya Utara Plus dan status bebas cukai di Langkawi. Kita tak janji perkara itu, tapi kita buat. Yang janji itu hanyalah untuk pancing undi, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berita hari ini yang berkaitan dengan warisan. Warisan tak mampu buat perubahan, kata Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan parti warisan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan jika mahu melaksanakan perubahan melalui PRU 15. Bekas Perdana Menteri itu berkata, warisan tidak mempunyai calon yang cukup selain tetap dianggap parti berasal dari Sabah walaupun berjaya melebarkan sayap ke Semenanjung.
Pengurusi Parti Pejuang Tanah Air itu berkata, warisan pada PRU-15 kehilangan beberapa wakil rakyat, sekaligus menggambarkan keadaan sebenar parti itu belum cukup kukuh untuk mencabar parti besar lain. Warisan tidak cukup calon, ia masih baru dan tidak dikenal di Semenanjung, hanya dikenali sebagai Parti Sabah. Di Sabah pun ramai keluar warisan. Apa yang warisan boleh buat, tiada, katanya pada sidang media selepas melancarkan Parti Pejuang di Sabah hari ini. Dr. Mahathir mengulas kewajaran sama ada gerakan tanah air GTA atau pejuang mahu bekerja sama dengan parti di Sabah, khususnya warisan bagi menentukan pembentukan kerajaan selepas PRU 15 nanti. Beliau menekankan GTA hanya mahu bekerja sama dengan pemimpin atau parti dianggapnya mempunyai kualiti diperlakukan, yaitu tidak berdepan tindakan undang-undang, tidak ada rasuah atau berdepan masalah lain. Katanya seperti di Sarawak, GTA boleh bekerja sama dengan GPS jika ia mahu bekerja sama dan menolak kerjasama dengan pihak lain. Warisan sebelum ini menyatakan parti itu mahu menjadi kingmaker pada PRU 15 dengan bertanding di semua 25 kerusi parlimen di Sabah, Labuan dan 26 kerusi di Parlimen Semenanjung. Sementara itu mengulas mengenai tawaran jawatan Timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak yang disuarakan Barisan Nasional dan PH, Mahathir berkata beliau bimbang ia hanya janji pilihan raya. Jika janji itu ikhlas kita sokong, tetapi saya risau ia hanya janji pilihan raya, lepas menang nanti dia buat lain, katanya. Dalam pada itu Mahathir berkata GTA tidak membuat janji kosong kepada Sabah, berikutan meletakkan calon atas tiket pejuang di 15 daripada 25 kursi parlimen di Sabah pada PRU 15 ini. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PRU 15, pemimpin bekas pemimpin, pas calon langsung BN, No Omar Muhammad Salim sah gugur. Barisan Nasional menamatkan calon bagi-bagi 7 kursi parlimen yang tidak diumumkan sebelum ini, menampilkan 2 calon langsung masing-masing dari PAS dan bekas pemimpin PAS. Dalam pada itu, Tan Sri No Omar dan Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Sharif sah tidak dicalonkan semula bagi mempertahankan kursi parlimen Tanjung Karang di Selangor dan Jempol di Negeri Sembilan. Setiausaha Agung BN Datuk Seri Muhammad Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan memaklumkan 2 calon itu adalah Datuk Ci Abdul Matnawi kursi Parlimen Tumpat dan Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali di Parlimen Kuala Nerus. Daripada 7 kawasan ini, 2 kawasan itu yaitu Tumpat dan Kuala Nerus menyaksikan BN menampilkan 2 calon secara direct candidate atas sifat keterbukaan dan perpaduan, katanya. Ci Abdullah adalah penyandang kursi Parlimen Tumpat merangkap timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang digugurkan oleh PAS bagi PRU 15, manakala Khairuddin penyandang kursi Kuala Nerus yang juga setiausaha Majelis Syura Ulama PAS. No yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi diganti Datuk Muhibah Habibah Muhammad Yusof yang juga Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Karang. Muhammad Salim yang juga pengurus Risda dan Ketua UMNO bahagian Jempol pula diganti dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serting Datuk Syam Sulkahar Muhammad Deli dan juga Timbalan Ketua UMNO bahagian berkenaan. Bagi Parlimen Kuala Pilah, calon BN adalah Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah merangkap Adun Senaling Datuk Adnan Abdul Hasan. Manakala calon Bandar Tun Razak adalah pengurusi MCA Bandar Tun Razak Datuk Chew Yukin. Pengurusi Parlimen Batu Kuala Lumpur pula menampilkan naib Presiden MIC Datuk Koi Lan Pillai. Dengan pengumuman itu menjadikan jumlah kerusi yang akan ditandingi oleh BN bagi kawasan parlimen adalah sebanyak 178. BN yakin calon-calon yang dikemukakan dengan pelbagai latar belakang dan kelayakan ini insya Allah mampu menggalas amanah mewakili kepentingan rakyat apabila dipilih kelak, katanya.